Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita mulakan dahulu dengan kita membacakan doa untuk memulai majlis taklim, untuk kita sambung daurah kita pada pagi ini di muka surat 3 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlul ardi wa kulli syai'in wa ka'in fi 'ilmik aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kullihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada 'adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال الفتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرة الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada hari ini sesi yang ke-21 selepas daripada yang disambung sebelum ini oleh Al-Fadhil Ustaz Umar pada minggu yang lalu pada muka surat 175, hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf. Jadi kita tahu bahawa iktikaf ini adalah satu ibadah yang mana kita stay di tempat tertentu iaitu di masjid, ya, dengan niat tertentu iaitu dengan niat stay, iktikaf untuk kita berada di dalam rumah Allah, ya, dan beribadah di dalamnya. Hatta stay di masjid itu sendiri, iktikaf itu sendiri adalah satu bentuk ibadah walaupun tak buat apa-apa di dalam, ya, dan sependek-pendek masa untuk kita iktikaf adalah sekadar kadar tomakninah. Tomakninah tu maknanya berdiri sekejap, satu saat, kita niat iktikaf, lepas tu kita keluar sudah dapatkan pahala iktikaf. Itu paling kurang, kan. Dan yang paling afdal adalah sehari semalam, 24 jam lah. Baik. Jadi perkara yang dapat membatalkan iktikaf, hal-hal yang membatalkan iktikaf ada 8. Yang pertama, sengaja melakukan hubungan badan, jima suami isteri tanpa paksaan dan mengetahui hukumnya.
Dia tahu hukum tu akan batal iktikaf dia kalau dia buat, maka dia berjima, maka batal lah iktikaf dia. Lain halnya kalau tidak disengaja, atau kerana paksaan, atau kerana tidak mengetahui hukumnya, maka tidak batal iktikafnya. Sama ada dibuat di dalam masjid ataupun di luar masjid. Ya, sebab kita dah tengok sebelum ni ada iktikaf yang tidak terbatal apabila kita keluar atas urusan keperluan. Sebelum ni kita dah tengok, Ustaz Umar dah jelaskan, kalau keluar atas, dia panggil apa, syibhu darurah, separa ataupun sama level dengan keperluan, ataupun memang keperluan. Kan? Contohnya makan, sakit, kita sakit sekejap, waktu kita tengah iktikaf sakit, keluar pergi klinik kejap, batal lah iktikaf dia? Tak terbatal. Dia masuk balik je, sambung saja iktikaf dia. Jadi dia keluar atas keperluan. Yang kedua, dengan bercumbu rayu sehingga keluar mani. Ini bukan dimah jima' lah. Bukan dimah jima', tak berlaku jimaknya, tapi dengan bercumbu-cumbu tadi sampai keluar mani dia. Ini pun akan batal juga iktikafnya. Lain halnya jika tidak sampai keluar mani, maka tidak batal iktikafnya. Okey. Ceritanya, ada ke orang nak buat tengah-tengah iktikaf? Itu cerita dia lah. Tapi lah, mana ada orang mungkin dia tak kira kan, nafsu ni dia boleh naik bila-bila masa saja. Mungkin dia tengah iktikaf, dia berhajat kepada isteri dia balik. Kan nanti ada perbahasan dia. Ataupun tengok isteri dia lalu dalam masjid. Masjid tak ada orang pula, dia seorang iktikaf kat situ. Jadi boleh jadi saja. Benda tu hukumnya ada. Jadi batal iktikaf dia. Dengan yang ketiga, dengan melakukan onani, istimna', bersedap-sedap dengan tangan, meskipun dengan penghalang, maknanya atas kain lah, bukan secara direct, pun batal juga. Okey, kita tengok faedah. 3 perkara di atas, jima', onani dan mukadimah jima' tadi, sampai keluar mani, dapat membatalkan iktikaf meskipun di dalam ataupun di luar masjid. Dalam masjid tadi, ataupun dia keluar nak balik rumah untuk tujuan itu, batal jugalah iktikaf dia. Kan tadi kita kata boleh keluar atas keperluan yang tidak membatalkan iktikaf. Dia keluar nak pergi makan, makan tu keperluan. Okey, jadi tak batal iktikaf dia. Dia keluar pergi makan, masuk balik masjid. Jadi dia tetap dalam iktikaf. Tapi kalau dia balik untuk berjima', maksudnya begitu kan, jadi batal iktikaf dia. Faedah 2, hukum melakukan 3 perkara di atas sampai keluar mani adalah seperti berikut. A, jika iktikaf wajib, nazar lah. Kalau dia bernazar untuk iktikaf tadi, dia tunaikan iktikaf wajib, maka hukumnya haram. Dia buat 3 benda tadi, haram lah. Sebab apa? Sebab nazar tu sendiri adalah berniat untuk buat sesuatu ibadah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia sedang melaksanakan kewajipan dia, patutnya tak lagilah tergoda lah dengan aktiviti yang sedemikian. Yang kedua, jika iktikaf sunnah, iktikaf sunnah ni iktikaf biasa kita, bila-bila nak buat boleh buat, maka hukumnya adalah haram jika dilakukan dalam masjid. Dia buat benda-benda tak sepatutnya dalam masjid. Jika dilakukan di luar masjid, maka tidak haram. Kalau dia balik rumah, tak haram lah. Tapi iktikafnya terbatal lah. Itu ceritanya tadi lah kan. Dia balik rumah, tidaklah haram. Kalau iktikaf sunnah. Kemudian yang keempat, gila dan pengsan. Adapun perincian hukum yang berkaitan iktikaf, bila gila ataupun pengsan waktu iktikaf macam mana? Yang pertama, jika gila dan pengsan tersebut terjadi dengan disengaja, maka dapat membatalkan iktikaf, baik tetap tinggal di masjid atau keluar daripada masjid. Dia jadi gila, sengaja buat gila, ataupun dia sengaja hantukkan kepala dia ke dinding contohnya, kemudian dia pengsan. Jadi itu sengaja lah. Dia sengaja pingsan, atau dia hantukkan kepala dia ke dinding, jadi gila, dia tak betul, itu sengaja. Jadi dia boleh jadi batal iktikaf. Yang kedua, jika gila dan pingsan tersebut terjadi dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan iktikafnya jika dia tetap tinggal di masjid, atau misalnya dia dikeluarkan daripada masjid kerana terdapatnya uzur, seperti tidak mungkin dijaga di dalam masjid, tapi masa di luar masjid tidak terhitung dalam masa iktikafnya jika kerana gila, kalau pengsan lah. Yang kelima, mabuk yang diharamkan, seperti minum arak dengan disengaja. Lain halnya jika mabuk yang tidak diharamkan,
seperti mabuk yang tidak disengaja. Kalau mabuk tak sengaja, tidak batal iktikaf dia. Contoh apa mabuk tak sengaja? Kalau di luar, Ustaz Usni bagi contoh itu kan, apa? Naik kereta. Dia ada mabuk laut, mabuk kereta. Itu contoh tak sengaja lah. Kalau dia sengaja, dia tahu dia akan mabuk, dia naik. Contoh macam tu kan. Tapi yang ini, contoh dalam masjid. Dia minum. Minum boleh je dalam masjid. Dia sangka kan bahawa yang diminumnya hanyalah minuman biasa. Tapi ternyata yang diminumnya sebenarnya arak. Jadi dia tak sengaja. Dia ingat air biasa je. Dalam botol pun botol mineral kan. Rupa-rupanya yang diminum tu arak. Jadi dia mabuk. Maka hal ini tidak membatalkan iktikaf. Dan masa mabuk tersebut terhitung dalam masa iktikaf selama mana dia tetap dalam masjid tu. Okey. Yang keenam. Jadi tadi ada 8 yang membatalkan iktikaf. Keluarnya darah haid dan nifas. Jadi tak boleh lah. Tak boleh al-mukthu fil masjid lah bila dah keluar darah haid. Yang ketujuh, murtad jika seseorang yang sedang iktikaf keluar daripada agama Islam. Dia pelik-pelik lagi. Tengah iktikaf murtad pula dia. Kan? Tak tahulah. Kadang duduk seorang-seorang kan. Baca Quran pula. Tengok. Baca Quran pun boleh jadi. Kadang-kadang. Dia baca salah faham dia kepada ayat. Dia kata, oh, kok lah sih. Kita pun tak tahulah ayat mana dia baca apa kan. Boleh jadi tiba-tiba dia kata, oh, ini ayat ni suruh aku keluar agama ni. Contoh macam tu kan. Jadi dia pun niat waktu tu nak keluar daripada agama waktu dia baca Quran. Mungkin boleh jadi macam tu. Maka dia telah murtad. Batal lah iktikaf dia. Yang ke-8, keluar daripada masjid tanpa terdapatnya uzur. Tak ada apa-apa, tengah iktikaf saja dia keluar. Maka batal lah dia punya iktikaf. Baik. Ini perbahasan lagi. Menentukan masjid tertentu dalam beriktikaf. Jika seseorang bernazar iktikaf, ni kita dah sebut awal dulu, untuk bagi gandaan pahala kita, untuk beriktikaf, kita nazar nak iktikaf. Jadi bila kita bernazar tu, kita sebut contohnya, kita nak iktikaf di Masjid Sungai Ramal. Kita tentukan Masjid Al-Falah Sungai Ramal. Okey. Jadi apakah kita bila dah nazar iktikaf dekat Masjid Sungai Ramal tu, wajib kita iktikaf tu kat Masjid Sungai Ramal? Boleh tak kita pergi Masjid Sanah? Jadi jawapannya tidak wajib bagi dia beriktikaf pada tempat yang dia sebut. Walaupun dia nazar, dia sebut nak iktikaf di Masjid Sungai Ramal, tapi dia boleh tunaikan nazar dia tadi dengan dia beriktikaf di tempat lain. Jadi terangkatlah. Walaupun dia sebut daripada awal tu, masa dia nazar tu, untuk iktikaf di salah sebuah masjid. Kecuali ada bawah tu, kecuali lah. Akan tetapi hukumnya adalah sunnah. Jadi dapat pahala lebih lagi. Kita nazar nak iktikaf kat masjid yang kita sebut, tak wajib iktikaf kat masjid tu, tapi sunat. Maknanya kalau kita nazar nak iktikaf kat masjid tu, kita iktikaf kat masjid tu juga, pahala lebih lagi. Sebab kita menunaikan nazar yang tepat dengan yang kita sebut. Macam tu. Tapi bolehlah, terangkatlah. Kan, terangkatlah. Sama juga kalau bernazar nak sedekah di masjid. Masjid tu. Contoh kan, kita nazar nak sedekah di masjid tu. Tapi tak dapat dibuat di masjid tu, boleh kita sedekah ke masjid lain. Boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Ya. Yang penting, duit tu tadi dah kena wajib dia sedekahkan. Gitu. Dan boleh dilakukan di masjid yang lain kecuali 3 masjid. Yang ini kalau nazar kena hati-hatilah. Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Ada tak orang bernazar ni? Ada orang nazar. Dia nazar, dia kena pergi umrah lah. Dia bernazar buat umrah. Ada orang bernazar nak semayang, nak iktikaf di Masjidil Haram. Dia kena tunaikan, cara kena pergi sana kan. Okey, jadi kita tengok perincian dia. Bila dia dah bernazar, maka wajib untuk dia iktikaf kat masjid tersebut. Jadi tak boleh tukar lah. Dia dah bernazar nak iktikaf kat Masjidil Haram, tiba dia tukar. Sebab tak dapat nak pergi sana, dia pun tukar Masjidil Halal. Mana-mana masjid lah, masjid lain. Tak boleh lah. Tak jadi. Perincian hukum pada 3 masjid ada macam ni. Kita tengok dia ada beza-beza tingkatan sikit. Jika seseorang iktikaf di Masjid Aqsa, maka iktikafnya boleh dilakukan di Masjid Mekah atau Madinah.
Kerana keduanya lebih afdal daripada Masjid Al-Aqsa. Jadi tingkatan tu berbeza lah. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi duduk atas, Masjid Al-Aqsa duduk bawah. Kalau dia nazar nak di Aqsa, tiba-tiba dia dapat pergi Mekah. Jadi boleh tak dia tunaikan nazar dia yang Aqsa tadi tu di Mekah? Boleh. Dia nazar nak iktikaf di Aqsa, tapi dia iktikaf di Masjid Nabawi. Boleh tak? Boleh. Ya. Nombor 2, kalau seseorang nazar iktikaf di Masjid Madinah, iktikafnya boleh dilakukan di Masjid Mekah kerana lebih afdal. Jadi tingkatannya Mekah paling tinggi, Madinah nombor 2, Aqsa nombor 3. Tapi tak boleh dilakukan di Masjid Aqsa. Dia nazar Madinah, dia boleh buat di Mekah. Dia nazar Madinah, dia tak boleh buat di Aqsa. Okey. Dan jika seseorang bernazar iktikaf di Masjid Mekah, maka iktikafnya tidak boleh dilakukan di Madinah atau di Aqsa sebab dia paling tinggi sekali. Jadi orang bernazar iktikaf di Masjidil Haram, dia kenalah pergi ke Masjidil Haram. Kalau tak dapat tunaikan macam mana? Bayarlah kafarah nazar. Kafarah sumpah lah, tak boleh nak pergi. Terus, faedah pahala melaksanakan solat di Masjid Makkah, Madinah dan Aqsa. Ini sebab ada hadis ya. Kita ni kalau nak travel tidak dituntut kita travel ke tempat-tempat lain, melainkan kepada 3 masjid ni. Tuntutan untuk kita pergi kepada 3 masjid ni. Kalau ada dalam kehidupan kita bahagian daripada impian dan cita-cita, kena cita-citakan untuk kita jejak kaki kita, jejakkan dahi kita bersujud di 3 masjid ni. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang 2 ni biasa boleh dilaksanakan dengan ibadah umrah. Kan kita pergi umrah dapatlah pergi 2 masjid ni. Dan yang ketiga tu Aqsa lah. Kiblat pertama umat Islam. Solat di Haram Makkah. Kenapa disebut Haram Makkah saja? Tanah Haram Makkah sebenarnya. Bukan masjid je sahaja. Tanah Haram Mekah. Pahalanya adalah 100,000 kali lebih utama jika dibandingkan dengan solat di masjid lainnya. Jadi kalau sembahyang di hotel dapat juga, nak 100,000 dapat juga. Tapi bezalah dalam masjid dengan, tapi tetap dia dalam tanah haram, dapat juga 100,000. Ya, tanah haram besar. Hatta kalau bersambung kan. Kalau time-time bulan Ramadan biasa ataupun haji, yang keadaan biasalah, bukan sekarang lah. Sekarang ni tak sesak lah. Kalau dulu-dulu bulan Ramadan tu macam musim haji lah. Lewat sikit turun, kalau Qiyamul Lail 10 malam terakhir tu, turun lepas isyak. Pukul 10, pukul 9 je tu. Dah teruk lah. Kalau lewat sikit pukul 11 baru turun, boleh sembahyang depan hotel je lah. Depan tangga hotel saja. Daripada Masjidil Haram tu penuh hotel jalan sampai depan hotel kita. Turun-turun tak boleh nak masuk lah. Orang memang kalau 10 malam akhir tu orang nak qiyam, memang orang tak balik. Bawa siap makan apa semua, makan je dalam masjid. Tunggu. Kalau balik, bolehlah dapat qiyam kat tangga hotel. Duduk depan hotel saja. Tapi dapat tak pahalanya? Dapat. Dapat tak jamaahnya? Dapat. Sebab bersambung kan. Dia di tanah haram. Cuba kalau kat atas tak dapat. Maksud saya tak dapat jamaah. Hotel, kita kat tingkat 50. Dia nak ikut jemaah. Dia nampak Kaabah bawah, nampak imam. Cuma ada sebahagian pandangan ulama' sana kata boleh, dapat juga jemaah, boleh juga ikut. Tapi mazhab kita tak lepas sebab dia tak boleh sampai ke imam. Kita kena, yalah, turun nak naik lift apa semua. Dia tak boleh sampai ke imam. Ya? Ya? Ikut live tak jadi. Dia tak boleh. Sebab tu dia kalau di tanah, di tangga, turun tangga hotel tu, daripada tanah memang boleh sambung terus dengan masjid. Boleh lah. Dalam masjid boleh. Penuh. Sepenuh-penuhnya. Dia tak payah tengok hari Jumaat saja. Hari Jumaat kalau sembahyang pukul 1, pukul 11 tu kita dah sampai 1 kilometer kena berjalan. Dia tutup pagar. Sana.
Last dapat bangunan baru ujung dekat dekat ni apa, dah nak sampai kat Suq Jafariyah tu dah. Kan jauh. Hari Jumaat. Sama juga. Ramai sungguh lah, berapa juta boleh masuk situ. Kadang-kadang sebab tentera dia tutup je. Jadi dia nak kawal bagi trafik tu cantik, dia tutup je lah. Tutup awal lah. Jadi kita lah kena awal. Memang kena awal. Okey. Di Masjid Madinah, pahalanya 1000 kali lebih utama jika dibandingkan dengan solat di masjid lainnya. Ini pahala dia lah. Kira pahala je, bukan kira solat dia. Ada juga orang lurus benar kan. Kira solat. Saya dah sembahyang masa pergi umrah tu. 100,000 kali. Jadi bila saya kira-kira cukup lah untuk 34 tahun tak sembahyang. Sebab dah cover yang ada orang faham lurus tak kena tempat. Jadi yelah sesat lah kan. Jadi saja nak buat alasan je. Tak sembahyang pasal apa ni? Aduh, hari tu pergi Mekah dah, sembahyang 100,000 kali dah. Dah banyak dah sembahyang sana kan. Pahala je, bukan solat je. Ya. Okay, dan solat di Masjid Aqsa pahala je 500 kali lebih utama. Jadi 3 ni masjid yang jadi tuntutan untuk kita pergi apa namanya? Itulah kalau ada niat-niat yang baik, kalau nak bernazar ke apa kan, contoh kan. Nazar tu ialah dalam masa tempoh tu memang tengah kumpul duit nak pergi, memang dah menuju ke arah tu dan boleh pergi, bolehlah nazar. Kan dapat pahala lebih. Macam tu kan. Tapi selalu orang pergi Aqsa bulan Rejab. Sebab nak dapatkan Isra' Mi'raj kat sana. Selalu Aqsa orang pergi memang Rejab. Kitab yang kita baca, 2 kitab daurah tu, memang biasa pergi dalam perjalanan, sepanjang perjalanan baca. Jadi bila sampai boleh tengok sendiri mana tempat-tempat tu, kita rasa feel dia. Selalunya orang travel memang Rejab mereka akan buat trip ke Aqsa. Jadi kalau ada rezeki kan, ada rezeki, bolehlah mula mengumpul duit untuk ke Aqsa. Tapi sebaiknya laksanakan umrah dululah. Kalau belum pernah pergi lagi, pergi umrah dulu, Mekah, Madinah. Lepas tu baru kita rancang tempat ketiga pergi Aqsa bulan Rejab. Memang best. Best saya tengok kawan-kawan best lah. Saya pun tak pernah pergi. Saya pernah pergi umrah je lah. Tapi yang Aqsa saya belum pernah jejak kaki lagi. Ada dah hari tu kawan-kawan ajak, tapi belum sampai masa je lah. Tak sempat lagi. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua untuk jejak 3 masjid ni, insya-Allah. Amin. Terus, masalah yang berkaitan dengan iktikaf. Yang pertama, jika seseorang nazar iktikaf tanpa menentukan kadar waktunya, maka cukup baginya dengan hanya berdiam diri dalam masjid tersebut meskipun hanya sesaat. Ini saya sebut tadilah. Yang paling utama adalah sehari semalam. Contohlah, niat dia adalah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kan? Saja aku niat iktikaf, sunat, kalau sunat lah, kalau iktikaf wajib, fardal i'tikaf. Nawaitul fardal i'tikaf. Saja aku niat fardu iktikaf di masjid ini selama mana aku berada di dalamnya. Macam itulah. Kalau tak dapat lafaznya tu, bahasa Melayu je lah. Hati kita tu lah. Waktu kita iktikaf tu kita niat. Saja aku sekarang ni aku niat iktikaf. Iktikaf wajib ke, iktikaf sunat ke. Ya, selama mana aku berada dalam tu. Jadi dia tak tetapkan waktu. Dia tak ada masalah. Berapa lama dia nak duduk? Paling kurang 1 saat. Kan, lepas tu dia keluar balik. Tak dapat juga iktikaf. Nampak? Jadi sebenarnya memang mudah sangat. Cuma kita kadang-kadang masuk lupa. Kan? Duk dah sembahyang dah apa. Sebab tu dulu ada orang tulis dekat atas tu kan. Jangan lupa dia iktikaf. Ataupun dia tulis dia iktikaf. Ataupun apa. Dia tulis ambil ayat Quran yang ada sebut tentang iktikaf. Wal akifina fil masajid, apa ayat kan. Jadi tujuan dia tu nak ingatkan kita lah. Duduk, kalau tak duduk sajalah, tak adalah pahala iktikaf. Padahal duduk juga kan. Beza je pada mana? Beza je pada niat saja. Hati niat iktikaf jadi. tak ada niat, tak adalah pahala iktikaf tu. Nazar kali 70 lagi bulan Ramadan. Okey. Yang kedua, makan dan minum di dalam masjid hukumnya adalah boleh selama tidak mengotori masjid. Dan kalau sampai kotorkan masjid, maka hukumnya haram.
Sebab tu biasanya kalau di Mekah Madinah tu bulan Ramadan ni, dia orang buat iftar kan dalam masjid je. Dia orang nak dapatkan tempat tu dalam masjid, semayang susah. Jadi daripada asar tu dia dah stay, dia iktikaf dah di situ, baca Quran ke apa ke, duduk tidur ke apa ke. Kadang-kadang lepas asar dia juga yang rehat-rehat sekejap. Jadi apa namanya, tunggu masuk maghrib, mereka akan ada orang-orang yang bentang sejadah pula. Bentang apa? Saprah. Dia bentang saprah panjang tu. Jadi dia letak sikit. Dia ada bawa flask air tu. Isi air teh tu dia letak. Kan? Jadi kita yang baru masuk ni, kita berjalan tu. Tu seronok lah. Buka puasa sana seronok lah. Kita berjalan tu. Sebab dia macam ni lah, macam tuan rumah nak menjamu orang. Dia orang pun nak dapatkan pahala it'amul muftir, menjamu makan kepada orang yang buka puasa kan, dapat pahala puasa orang tu kan. Jadi saprah dia tu adalah rumah dia. Maksudnya dia bentang saprah dia dalam masjid tu, lepas tu dia bawa makanan apa. Kebiasaannya dalam tu hanya roti kurma, air zam-zam, ataupun dia ada bawa teh sikit, ataupun dia bawa kopi. Biasanya macam tu je sikit. Jadi dia letak. Kita yang datang ni, dia orang akan ta'al, fadal, mari dia ajak duduk dekat saprah dia. Yang kita datang ni pula, kita tengok kan, kurma kecil, sana ajwa. Kita pilih lah kan, dia promo rumah dia, nak jemput kita datang. Kita boleh je duduk ada mana, rasa nak duduk situ. Tengok sana ada kosong, duduk sana. Jadi kalau di luar, di dataran, itu special. Kadang-kadang ada yang hidang roti dengan ayam, dengan nasi, dengan apa. Itu di dataran, di luar. Dalam masjid biasa jarang nasi. Memang jarang. Luar mewah sikit lah makan. Kita pilih lah kan. Tu yang Syekh Syarbatli tu, pengimport buah-buahan paling besar. Kaya lah. Dia kalau bulan Ramadan bawa 4 kontainer nasi mandi. Beratur orang. Berapa ribu bungkus tak tahu dia bagi apa. Beratur ambil untuk buka. Bayanglah kalau 5,000 bungkus dia bagi. 5,000 orang punya pahala puasa dapat ke dia. Sebab tu orang kata kan, ada kelebihan orang kaya. Orang kaya ada kelebihan. Yang hadis Allahumma salli ala Muhammad. Hadis orang miskin berzikir tu. Kan? Mula-mula orang miskin datang mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Kan? Orang kaya ni, dia orang sibuk borong pahala. Dia banyak duit. Dia bagi orang makan 5,000 orang kan. 5,000 orang punya pahala puasa dapat ke dia. Mereka ni borong pahala banyak. Orang kaya ni. Kami ni apa ada ya Rasulullah. Macam mana nak dengki lah. Dia ribtah. Bukan dengki yang negatif. Dengki positif. Kami nak juga pahala banyak macam dia orang. Tapi kami tak ada duit. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Kan. Orang kaya borong pahala. Bawa lari pahala. Berduyun-duyun. Nabi kata, kamu zikir. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Cukupkan la ilaha illallah, cukupkan 100. Kamu zikir. Kan? Zikir-zikir tu adalah jadi pahala sedekah bagi kamu. Yang tu kamu ada, model kamu ada. Lidah boleh tutur, basahkan lidah, zikir. Kira itu sedekah jugalah. Sama macam orang berduit bagi sedekah. Dia tahu orang miskin duk buat halaqah lah dia, dapat tips sedap. Kan, zikir. Orang kaya ni dia tak boleh duduk diam. Dia tengok ni apa dia buat dia orang miskin ni. Duduk buat apa ni? Halaqah zikir. Rupanya Nabi ajar zikir. Dia pun buat pula. Dia pun buat majlis zikir juga. Orang miskin tengok, dah buat pula. Kita ingat kita punya je. Kan, bagilah ke kita hak ni. Dia pun dah menang hak tu, duit banyak, sedekah makan apa semua. Bagilah kami hak ni. Datang lagi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia pun buat juga. Kan, bergaduh. Kita tengok bagaimana mereka bersemangat untuk nak rebut banyak buat amal. Kan.
Nabi sebut apa? Nabi senyum aja. Last tu Nabi senyum, Nabi kata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah kelebihan kurniaan Allah yang Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa yang dia nak. Jadi tak boleh nak jealous lah. Itu rezeki dia. Dia berzikir, kalau dia berzikir lagi banyak pahala dia. Ada duit pula lagi. Kalau istilah mudah kita tu, dia boleh beli syurga dengan harta dia. Kan? Tapi tak ramai lah. Biasanya tak ramai yang macam tu. Yang ramai banyak duit hanyut. Ramai banyak duit hanyut. Tengok negara Arab, Dubai ke mana kan. UAE, Dubai tu. Kereta-kereta kat sini yang harga 1,5 juta ke atas tu, dekat sana tinggal tepi jalan dia. Pakai, accident sekali, pakai, rosak sikit, kemit pintu, buang. Tinggal tepi jalan. Ada saya tengok satu channel tu. Dia memang channel kereta lah. Dia memang, dia review supercar kan. Kereta-kereta yang juta-juta punya. Dia ada apa? Padang pasir, satu padang pasir. Dia panggil apa? Makbarah Sayyarah. Kubur kereta. Dia panggil. Kereta-kereta macam tu lah. Yang dekat sini yang enjin 6,000cc, Bentley, hak yang Mercedes harga 3 juta, 2 juta, hak yang Ferrari apa semua, Porsche, yang jenis jenama-jenama tu semua bangkai. Kereta kadang-kadang elok berabuk je lah. Berabuk. Kebek sikit depan. Tak dituntut. Orang banyak duit kan. Kereta rosak pergi repair. Dia rosak buang beli baru. Rosak buang beli baru. Sana Roadtech pun tak ada. Mana ada Roadtech dekat Arab. Minyak murah masa tu. Masa tu lah. Kami mula dulu pergi Mekah, tengok teksi dia. Teksi kita dekat sini Proton Saga lah dulu. Ada upgrade sikit Wira, upgrade sikit Wajar masa tu kan. Sana teksi Camry. Teksi dia Camry. Kancil memang tak jumpa lah sana. Memang tak jumpa. Enjin CC semua 3.0 ke atas. Sebab apa? Kalau CD 3.0 kereta, Roadtech dia saja 12,000. Roadtech saja kan, berbelas ribu. Jadi panjang cerita lah. Sana minyak pun murah. Situ sedut minyak kan. Lepas tu pula geografi dia lah. Sana kereta paling laku yang GMC tu. Pick up truck yang besar-besar tu, GMC. Sini tak ada kereta Amerika. Saiz pun besar gedabak tu. Sebab apa naik bukit, off-road, padang pasir. Bukit Makkah tu, kalau tengok hotel-hotel yang murah-murah sikit, selalu kalau nak pergi package umrah, tengok dulu lah, tanya kan, hotel ni kat mana ni? Dia bagi tahu dekat belah sini ni. Dekat belah apa namanya? Bispalah. Bispalah tak apalah, landai. Tapi jauh. Landai. Ni hotel kat mana? Bukit Ajiat. Bukit Ajiat naik belah kiri. Bukit. Ada hotel yang naik curam dia macam tu. Jadi jalan kaki memang tak boleh naik, melainkan tangga. Ada 100 yang nak tangga. Naik. Murah lah hotel. Tapi nak turun, pergi tiap kali tangga. Naik turun. Atau macam mana orang uzur? Dia ada, dia panggil apa? Shuttle. Ada van shuttle, hotel. Dibawa turun, nanti dia ambil balik. Tunggu. Jadi perjalanan balik ke hotel lama sikit. Berapa ratus meter, kadang-kadang dekat. 200 meter, dekat tapi tu. Naik atas bukit, murah sikit. Yang paling mahal, yang depan betul-betul tu lah, Sofwah Tower tu. Allah, rindu sungguh lah. Cerita pasal Mekah, Madinah. Tak apalah, makan dalam masjid boleh. Hukum dia boleh. Selagi mana tidak mengotorkan masjid. Kalau memang dia confirm kotorkan masjid, maka haram hukum dia. Yang ketiga, jual beli dalam masjid. Hukumnya adalah makruh. Makruh. Sebab ada hadis, Nabi suruh sebut pada orang yang jual beli dalam masjid, moga-moga jualan kamu tak laku. 2 orang kan Nabi suruh. Kalau ada orang cari barang dalam masjid, cakap kat dia, moga-moga tak jumpa barang kamu. Kalau ada orang berniaga dalam masjid, cakap moga-moga tak laku barang berniaga kamu. Yang makruh. Sebab apa? Sebab masjid bukan tempat dia untuk
Sebab biasa orang berniaga ni dia terpekik terlolong, sama orang cari barang lah. Kan. Jadi masjid bukan tempat yang sesuai untuk itu. Adapun biasalah kalau macam ustaz-ustaz berniaga pun dia akan cakap saya ada bawa barang di belakang, dia jelaskan sikit je. Dia bukan jual beli je dalam tu. Kalau dia nak review produk dia kan, contoh kadang-kadang biasa penceramah dia tu. Tapi ada juga yang apa? Yalah. Dia berniaga pula berlebih. Kuliah kita bagi kan 40 minit. 10 minit je kuliah. Setengah jam lagi dia punya review barang. Kan? Review barang dia. Ada pernah sekali tu saya jumpa ada satu masjid tu. Dia macam tu lah. Kuliah dia kejap tu. Seorang ustaz tu. Lepas tu dia, lepas habis semayang tu, semayang sunat pun tak dan. Dia terus bangun pergi kat meja penceramah tu. Jemaah semua bangun serbu. Pergi beli dekat meja. Jadi pasar pula. Orang imam tengah wirid lagi. Oh, itu dahsyat betul. Saya tengok, ya Allah. Hei, ini lah kot Nabi kata. Kan? Kita pun orang berebut nak dapatkan tu. Dia kata ini apa, limited kan? Saya bawa ni 20 saja. Lepas tu jadi orang pun takut orang lain ambil ni. Jadi tengok ustaz tu bangun pakat nak jadi 20 orang yang pertama tu lah. Berebut. Apa benda lah dia jual yang satu, saya pun lupa lah. Pelik-pelik. Biasanya yang macam tu pihak AJK pun sekali tu je lah kot panggil kan. Panggil. Kadang-kadang yelah kita pun nak bantu faham ustaz-ustaz dia tak ada income, melainkan dia bawa juga barang-barang dia. Tapi pun ustaz-ustaz pun kena beringat jugalah, janganlah sampai macam tu. Waktu yang dah lah kuliah tu pun dia bagi sampul juga kan, lepas tu buat tempat niaga dia je. Tak jadilah macam tu. Bagi ruang sikit cukup lah, 2-3 minit sebelum berakhir kan. Baik. Yang keempat, jika seseorang, ini penting ni, jika seseorang kehilangan selipar. Ini cerita selipar pula. Di masjid atau di tempat lainnya, apa nak buat? Ini biasa ni, kalau Mekah lebih-lebih lagi lah. Maka haram baginya untuk memakai atau mengambil sandal milik orang lain sebagai ganti atas sandal dia yang hilang. Ni banyak orang, dia tengok, dia cari dia punya tak ada, dia sebat orang lain punya. Jadi tasalsul lah, berantai. Dia punya hilang, dia ambil orang punya. Orang yang tu pula tengok dia punya tak ada, dia ambil orang lain punya. Orang lain tu tak ada, ambil orang punya. Sampai habis, tak habis-habis. Berapa orang pula hilang jadi. Jadi kalau kita hilang, kita punya sandal hilang, apa namanya, matikan dekat kita punya je lah. Maksudnya selesaikan, habiskan dia dekat kita. Kita je baliklah kaki ayam. Balik kaki ayam, bila carilah selipar lain. Kan, kalau tak, dia tak salsul, bersambung-sambung. Tak sudah-sudah. Dia ada seorang ustaz, kawan dia tulis dalam status Facebook dia. Dia kata jemaah ni kuat ambil berkat dengan ustaz ni. Tabarruk dengan ustaz. Kita tak faham juga. Dia kata tadi dia pergi ceramah. Dia kata dia tengok bila nak masuk tu dekat tempat parking tu dah ada Mercedes biji dekat tempat penceramah. Jadi terpaksa dia parking jauh lah. Maknanya orang tu ambil berkat tempat parking ustaz. Nak ambil berkat, ambil tempat parking ustaz, ambil berkat. Ustaz dah masuk dalam pula. Selipar ustaz pun dia ambil berkat juga. Tempat parking tak dapat, masuk keluar masjid, selipar hilang. Selipar ustaz hilang. Dah lah selipar mahal. Selipar mahal. Kan, jadi selipar mahal ni bukan tempat dia ni. Tempat dia bukan di masjid lah. Biasanya orang bawa selipar yang murah je. Dan biasa memang macam tu kan. Kita pun sebenarnya sesuatu perkara yang bila kita ke masjid, yang kita tahu dia akan menghilangkan khusyuk kita kepada ibadah kita, maka hilangkan. Maksudnya jangan buat lah. Kita tahu kalau kita pakai selipar mahal,
Duduk dalam masjid, duduk risau keluar. Jadi jangan pakai tu. Sebab kalau tak, tengah semayang pun teringat-ingat. Itu Syekh Nuruddin Hafizahullah pernah sebut kan. Syekh pernah dihadiahkan oleh anak murid Syekh capal lah. Syekh ialah, biasalah orang hadiah bagi, pakai. Tak pernah heran. Buka, mana ada majlis, buka, pergi masjid pun pakai. Sampailah satu ketika ada anak murid yang lain yang tengok capal Syekh tadi. Dia kata, Syekh, cantik lah. Capal Syekh ni cantik lah. Syekh tahu berapa harga ni? Saya kata, saya tak pernah tahu orang hadiah. Mana saya tahu berapa harga. Saya kata, ini capal ni, jenama ni, capal ni tak kurang 700 ni harganya. Oh, jadi bagi tahu selipar, baru Syekh tahu kasut yang Syekh pakai selama ni tu harganya dekat 500-600, dekat 700. Mahal lah, kan? Syekh kata, fitnah dunia betul. Lepas daripada aku tahu harga selipar tu, tengah mengajar teringat siapa anak murid aku yang simpankan selipar. Tengah-tengah mengajar, selipar jadi benda yang ganggu, kan? Ganggu pemikiran. Itulah kata fitnah dunia, kan? Padahal duduk di kaki je, selipar je. Tapi sebab tahu nilai dia mahal, ganggu, kan? Ganggu. Okey. Jadi jangan ambil hak orang. Akan tetapi jika dia yakin bahawa sandal yang diambil adalah milik orang yang telah mengambil sandalnya, okey, dia tunggu. Contoh, dia tunggu, kan? Tengok kasut tu, orang pun ada lagi. Dia tengok semua orang dah pakai. Last tinggal satu je. Confirm ni, yakin lah orang ni pakai selipar aku, rupa pun dekat-dekat dia. Cuma kebiasaannya, orang ni dia mengamalkan pepatah, kan? Buang yang buruk, ambil yang baik. Kita ialah pernah jadi banyak kali juga. Kita tengok kasut tu, kita tengok pun kita tahu dah, tapi macam mana dia orang dia tak boleh perasan. Kasut sebiji design kita, saiz pun sama, tapi bila sarung dia punya span dah habis. Dia punya pengikat dah loher. Orang Perak kata loher. Jadi kita bila sarung tu kaki boleh gerak macam tu. Design sama. Kan bila pakai ni confirm bukan kasut aku ni. Kan confirm bukan kasut aku. Tapi design dia sama. Kita pun tahu orang lain dah belah, dah balik apa semua. Tinggal itulah kasut dia. Confirm lah orang ni ambil kasut aku, dia tinggal kasut ni. Tertukar. Kan? Boleh pula dia bawa balik. Selesa pula, sedap pula kasut aku tiba-tiba. Kan? Takkan tak boleh rasa tiba-tiba ketat kasut, kan? Yang dia punya dah loher habis dah. Tak apalah, bawa balik je lah. Okay, jadi apa yang dia buat? Dia boleh pakai tak? Maka diperbolehkan baginya untuk menjual sandal tersebut tanpa memakai sandalnya pun tak boleh pakai juga. Ambil, pakai tak boleh. Dan mengambil wang daripada hasil penjualan sandal tersebut seukuran harga sandal miliknya. Jadi di sini dia anggap, maknanya kita tak nak buat kerja dia lah. Dia tu dah ambil hak tanpa izin, kita pula nak ambil tanpa izin. Tak. Tapi kita, maknanya kita tahu itu hak orang. Yang dia mungkin dia tak tahu itu hak kita, dia terpakai ke apa ke, lain cerita lah. Itu dia dah habis lah, kita pun tak tahu apa yang berlaku pada dia. Tapi kita confirm tahu itu orang punya. Jadi kalau kita pakai, maknanya kita pakai hak milik orang. Jadi ambil jual boleh. Ambil jual boleh, untuk gantikan dengan sandal kita. Yang kelima, sikit lagi. Hukum meletakkan sejadah di dalam masjid adalah tidak boleh jika pemilik sejadah tidak duduk di sejadah tersebut, dan jika tetap dilakukan maka tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk gunakan sejadah tersebut. Ini dia panggil lock tempat. Letak sejadah, lepas tu dia keluar, cabut. Akan tetapi yang diperbolehkan hanyalah memindahkan sejadah tersebut. Kita masuk, kita tengok ada sejadah orang, kita pun duduk atas dia. Boleh tak? Tak boleh. Kita pindahkan sebab kita nak duduk situ, boleh. Ya. Kemudian solat di posisi sejadah tersebut, itu boleh. Okey. Yang keenam, memindahkan sejadah milik orang lain yang terletak di masjid dikarenakan iqamat solat telah dikumandangkan. Dia letak sejadah, dia je tak ada. Kita datang, kita nak penuhkan tempat tu, soft tu. Jadi kita kalih. Macam mana kita kalih? Juga dikarenakan pemilik sejadah masih belum datang ke masjid, maka hukumnya adalah boleh dan bukan termasuk ghasab, meminjam tanpa izin. Dan jika sejadah tersebut hanya digeser, kita tarik
tak diangkat lah, tarik kalih. Kan? Kemudian sejadah tersebut hilang, maka tidak wajib baginya untuk memberi ganti rugi. Kita tolong kalih, lepas kalih daripada kedudukan asalnya, sejadah tu hilang, tapi kita tak angkat. Bila angkat, dia agak kita kena ganti rugi. Jadi kalau tarik saja, dia pindahkan. Kalau angkat, dia anggap macam mengambil. Bezalah. Lain halnya jika sejadah tersebut diangkat kemudian hilang, maka wajib baginya untuk memberi ganti rugi. Macam ni sekali para ulama', dalam fiqah ni memang macam tu. Memang cukup detail. Dia ada rasab dia kan, pinjam tanpa izin. Ni orang perempuan selalu buat ni. Orang perempuan. Dah dulu orang tanya kat saya, amalan terdahulu. Dia pergi ke masjid atau ke surau, tak bawa telekong. Telekong surau ada. Tapi telekong surau dia pun tahu tak berapa nak dibasuh. Jadi ada orang yang letak telekong, beg telekong orang kat situ. Tapi orangnya mungkin ke tandas ke mana ke, tapi beg telekong dia ada situ. Jadi dia pun buka telekong orang pakai sembahyang. Namanya rasab dia tadi. Meminjam tanpa izin. Rupa-rupanya banyak berlaku. Sebab yang cerita kat saya pun muslimat sendiri. Dia tanya, saya dulu buat macam tu Ustaz, boleh ke? Kan bila kita, oh ya, ada orang buat macam tu Ustaz pergi 5-6 orang kata, biasa Ustaz, kami pun biasa buat. Jadi rupanya orang perempuan biasa buat macam tu. Jangan hak orang tu, telekong hak orang. Kita pun letak tak disangka-sangka kan. Kalau ada orang yang jenis teliti sikit, lain pula lipat telekong aku ni. Tadi aku buh dalam kompartmen belah sini, dah jadi belah sini pula. Siapa pula kan? Jadi itu tanpa izin. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi pelik-pelik juga. Dia boleh ada telekong surau tak nak pakai kan. Telekong surau memang dah diwakaf dia orang pakai untuk sembahyang kan. Busuk Ustaz telekong surau. Tolong basuh lah kan. Tolong basuh kan. Yang ketujuh, last. Hukum meletakkan sejadah dengan ukuran yang lebar atau memanjang melebihi ukuran yang dipakai dalam masjid adalah tidak boleh. Dia lock besar sangat. Dia bos sejadah dia. Tapi maknanya untuk 4 orang kan. Dia nak pakai seorang. Kerana dapat mempersempit tempat bagi orang lain. Sehingga orang lain merasa enggan merapat dengannya. Dan dikarenakan seseorang tidak berhak menempati area dalam masjid kecuali hanya sebatas tempat untuk berdiri, sujud dan duduknya. Sedangkan ukuran selebihnya maka itu adalah hak kaum muslimin. Jadi tak boleh lah. Untuk kita je tak apalah, letak. Lepas tu ada satu PL lagi juga ni. Lock ni. Pun muslimat punya juga. Ni pun muslimat sendiri cerita juga. Kan? Bila dia dah ada situ, ni tempat aku. Walaupun dia datang lambat pun, kalau orang duduk situ, dia tepuk suruh bangkit. Tempat aku ni. Tak ada nama pun. Ada orang tak ada nama pun. Sebenarnya tak ada. Istilah lock tu tak ada. Siapa yang datang awal, dia dapat sound depan, dia punya lah. Kan dia cop. Dia cop. Jadi susah. Hak kaum muslimin. Hak kaum muslimin. Kalau dia letak, dia cop macam ni, samalah isu dia. Sejadah. Dia letak sejadah, dia punya. Ada orang mungkin nak semayang, orang tarik sejadah tu, tak boleh. Dia tak boleh buat apa. Dia kena pergilah pada tempat tu. Kalau dia memang nak lock, nak duduk dekat tempat dia hadir awal, tak ada masalah. Kan ini dia bentang sejadah, dia tinggal. Lepas tu orang lain tak boleh duduk situ. Taklah. Tak boleh macam tu. Orang lain boleh saja untuk duduk situ. Kalau orang kalih sejadah dia pun tak ada masalah. Cuma tadilah yang tukang kalih tadi, kalau dia angkat, dia angkat sejadah tu untuk kalih, dia angkat, dilipat boh ke, tiba-tiba ada orang lain ambil, hilang sejadah dia. Jadi yang tukang angkat tadilah kena ganti rugi. Tapi kalau kita tarik saja, ada kat belakang tu hilang, siapa tarik ni? Saya tak angkat, saya tarik je. Jadi saya tak kena ganti rugi. Kan? Jadi kita tahu dah hukum dia. Kan dia kata, awak lah kena ganti, tadi awak alih sejadah saya. Saya alih sebab saya nak sembahyang, tapi saya alih saja. Buka kitab fiqah, tengok. Siapa yang kena ganti rugi? Saya kena ganti ke tak? Saya tak angkat sejadah tu. Ini selesai. Kan boleh jawab. Sampai detail macam tu sekali. Wallahu a'lam. Habis tentang bab i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita. Dapatlah sedikit bahagian insya-Allah. Terutama cubalah rancang untuk kita dapat buat i'tikaf ni di 10 akhir Ramadan.
Ya, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Insya-Allah esok kita sambung solat sunat witir. Ini penting juga. Ada perbahasan-perbahasan tentang witir, berapa rakaat, apa surah nak dibaca. Nak buat witir sebelum tidur ke, witir lepas qiyam ke, macam mana, witir sekali, 2 kali ke. Semua perbahasan dia ada detail di dalam perbahasan solat witir. Kenapa dibahaskan tentang witir? Sebab bulan Ramadan memang biasa kita buat witir. Walhal sebenarnya dia sepanjang tahun dituntut. Cumanya biasanya kita tak tinggal witir ni pada bulan Ramadan. Sebab tu dibahaskan secara tuntas dalam kitab ini supaya kita faham tentang witir. Untuk kita buat dalam bulan Ramadan dan juga sebenarnya untuk bulan-bulan berikutnya. Dia adalah penutup kepada amalan kita. Elok sebelum tidur kita buat. Nanti kita tengok sebelum tidur ke lepas tidur ke macam mana. InsyaAllah kita tengok esok. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat je lah.